Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera pelajar sekalian. Okey, selamat datang ke channel saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, pada hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita. Okey, Matematik tingkatan 3, bab 1, bahagian yang ke-3. Okey, untuk siapa yang masih belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe, like, komen dan share Cikgu Fazli Handsome. Okey, dan kita teruskan pembelajaran kita. Jom. Okey, pelajar, hari ini kita sambung semula pembelajaran kita bab 1 tajuk indeks. Okey, sebelum ni untuk bahagian yang pertama saya dah jawab mengenai tata tanda indeks. Kita nak menukarkan pendaraban berulang kepada bentuk indeks dan sebaliknya. Okey, yang kedua saya dah jawab mengenai hukum indeks. Yang pertama, kalau kita ingat balik semula kalau A kuasa M didarabkan dengan A kuasa N, okey, kalau asasnya sama, so dia punya indeks kita akan tambah. Okey, kemudian yang kedua, kalau A kuasa M bahagi A kuasa N, okey, kalau asasnya sama, operasi bahagi, maka indeksnya kita akan tolak. Okey, ini kita dah belajar pada bahagian yang kedua. Okey, seterusnya untuk bahagian yang ketiga pada hari ini, kaitan antara nombor dalam bentuk indeks yang dikuasakan dengan pendaraban berulang. Okey, apa maksudnya ni? Okey, tengok bentuk dia macam ni. Sekiranya A kuasa M ada kurungan kuasa N di luarnya, maka dia punya indeks di dalam dan di luar kita kena darabkan. So, dia akan jadi A kuasa M darab N. Okey. Contoh permudahkan soalannya 3 kuasa 2 kurungan kuasa 5. Okey, tengok hukum indeks. Kalau luar dan dalam, okey, kita darabkan. So, macam ni nak buat? So, 3, 2 darab 5, jawapannya ialah 3 kuasa 10. Okey, senang je. Okey, yang kedua, P kuasa 3 kurungan kuasa 7. Okey, kalau anda dah pandai darab, okey, dah tak perlu nak tulis dia punya operasi darab, boleh terus darabkan. Okey, P 3 darab 7, 21. Okey, dah siap. Jawapan bagi soalan B. Okey, seterusnya hukum indeks yang keempat. Menggunakan hukum indeks untuk operasi pendaraban dan pembahagian. Okey, yang ni lebih kurang sama macam yang hukum indeks yang ketiga. Bezanya ialah kalau yang pertama tadi dia cuma ada satu je asas, yang kedua dia ada dua asas. A kuasa M asas yang pertama, B kuasa N asas yang kedua. Okey, kemudian ada kurungan didarabkan dengan kuasa di sebelah luar, maka setiap indeks yang berada di dalam mesti didarabkan dengan indeks yang berada di luar. So, dia akan jadi macam ni. A M darab Q MQ, B N darab Q NQ. Okey, ini kalau darab. Bahagi pun sama. Kalau kedudukan dia macam ni, kurungan A kuasa M sebagai pengangka, B N penyebut. Okey, di luar ada kuasa Q, maka setiap indeks di dalam pecahan ini mesti didarabkan dengan indeks di sebelah luar. So, dia akan jadi macam ni. A M darab Q, B N darab Q. Okey, contoh permudahkan 3 kuasa 2 darab 7 kuasa 4. Okey, saya ulang semula. Jika tidak ditulis sebarang nombor indeks ni, tak bermaksud dia tiada indeks. Indeksnya ialah kuasa 1. Okey, so apa nak buat? Kalau dah pandai darab, tak ada masalah. Teruskan macam biasa. Tulis balik asasnya 3, 2 darab 4, dia akan jadi 8 darab 7, 1 darab 4, 4. Okey, dah dapat jawapan. Okey, contoh yang kedua. 2P kuasa 3 QR kuasa 3 kurungan kuasa 4. Okey, yang pertama kita cari dulu mana-mana asas yang tidak ada kuasa.
kena tulis dia punya kuasa. Okey, maksudnya dia kuasa 1, 2 kuasa 1, P kuasa 3, Q kuasa 1, R kuasa 3. So setiap indeks yang berada dalam kurungan kita darabkan dengan indeks yang berada di luar kurungan. So tulis balik asasnya 2, 1 darab 4, 4, P, 3 darab 4, 12, Q, 1 darab 4, 4, R, 3 darab 4, 12. Okey. Okey, senang je darab. Yang penting kalau dah hafal sifir, boleh terus buat. Okey, macam mana kalau dalam bentuk bahagi macam ni pun sama, 2 kuasa 4 bahagi 3 kuasa 2 kurungan kuasa 2. So, setiap indeks yang berada dalam kurungan darabkan dengan 2 kurungan. So, 2, 4 darab 2, 8 per 3, 2 darab 2, 4. Okey, dah siap. Okey, dan yang terakhir ni, ni panjang lebar sikit lah. Okey, so nak buat macam mana ni? Okey, yang pertama kita selesaikan yang berada dalam kurungan dulu. Okey, sini 4 kuasa 1, X kuasa 2, Y kuasa 4. Okey, kita kembangkan. Okey, 4, 1 darab 3, 3, X, 2 darab 3, 6, Y, 4 darab 3, 12, darab 2, X kuasa 2, Y kuasa 4 per 8, XY. Okey, macam yang kita dah belajar, untuk bahagian yang pertama dan yang kedua itu, nampak nombor, kita keluarkan nombor dulu. Okey, kita buat kurungan macam ni, 4 darab 2, 4 darab 2 bahagi 8. Okey, kemudian X 6, kalau darab kita kena tambahkan. Tambah berapa? 2 bahagi jadi apa? Tolak. Tolak berapa ni? Kalau tak tulis bermaksud dia kuasa 1. Jadi X kuasa 1, 1. Okey, sambung lagi. Y 12. Okey, darab akan jadi tambah berapa? 4 bahagi indeks akan jadi tolak berapa ni? 1. Okey, sorry tak nampak. Okey, so jawapannya berapa? Okey, 4 darab 2, 8. 8 bagi 8, 1. 1 tak payah tulis pun tak apa. So, X, 6 tambah 2, 8 tolak 1, 7. Y, 12 tambah 4, 16 tolak 1, 15. Jawapannya ialah X kuasa 7, Y kuasa 15. Okey, kalau awak dah tertulis 1 kat depan ni, just potong je. 1 tak perlu tulis. Okey, seterusnya hukum indeks yang kelima. Menentukan A kuasa 0 sama dengan 1 dan A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Okey, ini sebarang asas nombor jika berkuasa kosong nilainya ialah 1. Sejuta ke kuasa kosong, 1000 kuasa kosong, 1 bilion kuasa kosong, nilainya tetap 1. Okey, kalau satu asas berkuasa nombor negatif, kita kena tukarkan kepada bentuk pecahan. Jadi dia akan 1 per A kuasa N. Okey, atas ni mesti 1. Negatif ni akan bertukar menjadi 1 per A N. Okey, contoh 1. Nyatakan dalam bentuk indeks positif. Okey, so kat sini 3 kuasa negatif 1 nak tukar kepada bentuk yang positif macam ni. Ini positif, ini negatif. So senang je. So 1 per, yang mula sekali 1 per 3 kuasa 1. Okey, 1 tak payah tulis. Okey, dah siap. Okey, 1x tolak x kuasa negatif 8. Okey, nak tukar balik kepada bentuk yang positif. Okey, dia cuma naik ke atas balik. Dia akan jadi macam ni. X kuasa 8. Okey, X kuasa 8. Okey, dia reverse balik. Okey, kalau macam ni 2M kuasa negatif 4, dia akan jadi macam ni, sama dengan 2 per M kuasa 4. Okey, kenapa? Sebab
M ni dia akan jadi 1 per M kuasa 4. 2 kekal di atas, tak ada masalah. Yang ketiga, yang keempat, 3 per 7 kuasa negatif 12. Nak tukar pada bentuk positif. So, yang ni dalam bentuk pecahan dia akan jadi terbalik. Dia akan jadi 7 per 3 kurungan kuasa 12. Okey. Itu kalau nak tukar kepada bentuk positif. Okey. Kalau nak tukar kepada bentuk yang negatif pula, 1 per 2 kuasa 5. So, kita patah balik. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey. So, 2 kuasa negatif 5. Okey, bentuk pecahan akan jadi negatif. Okey, kalau P kuasa 6, okey, dia akan turun menjadi bentuk pecahan. 1 per P kuasa negatif 6. Okey, 1 per P kuasa negatif 6. Okey. Kalau macam ni, 5 per 6, 15. Dia sama macam yang di atas ni. So, kalau bentuk pecahan, dia akan jadi terbalik. 6 per 5 kurungan kuasa negatif 15. Okey, itu nak tukar kepada bentuk negatif ataupun positif. Okey. Okey, sekarang kita tengok pada penyelesaian soalan yang melibatkan pendaraban, pembahagian, kurungan. Okey, dia dah gabung semua yang hukum yang kita belajar 3-4 hukum tadi. Okey, yang pertama, untuk menyelesaikan soalan macam ni, kita kena buang kurungan dulu. So, nak buang kurungan, kena darabkan. So, 3, 2 darab 2, dia akan jadi 4. Okey. Darab 3 kuasa 3 bahagi 3. 4 darab 2 jadi 8. Okey, terus darab kalau yang dah mahir. Okey, tengok. Dia punya asal semua sama. So, kalau sama senang, tak ada masalah. So, 3, 4 darab akan jadi tambah pada indeks. Tambah berapa? 3. Bahagi akan jadi tolak. Okey, tolak berapa? Tolak 8. Okey. 3, 4 tambah 3, 7. 7 tolak 8, negatif 1. Kita akan dapat jawapan 3, negatif 1. Kalau ikutkan, jawapan ni tak cantik sebenarnya. Okay, so kita kena tukarkan kepada bentuk pecahan. Okay, jadi dia akan dapat 1 per 3 kuasa 1. 1 tak payah tulis. So, inilah jawapannya, 1 per 3. Okay. So, pelajar boleh cuba menjawab soalan dalam buku teks uji minda 1.2D. Muka surat 12, soalan 1 ACE. Uji minda 1.2E, muka surat 13, soalan 1 ACE, soalan 2 ACE. Dan uji minda 1.2F, muka surat 16, soalan 1 ACE GIK, soalan 2 ACE GI dan soalan 3 ACE. Okey, kalau awak rasa bermanfaat belajar bersama saya, boleh subscribe video saya ini. Okey, cukup untuk hari ini. Terima kasih.